Itu dia tuan-tuan. Daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menahan kemarahannya dan berupaya berbuat demikian, maka Allah menyeru di hari kiamat di hadapan khalayak ramai sebagai suatu penghormatan, sehingga Allah memberi pilihan kepadanya bidadari yang ia suka. Ini dia tuan-tuan. Malam ni syok cerita bab bidadari. Senyum semua malam ni. Alhamdulillah, berkat malam Jumaat masuk bab bidadari. Jadi ni tuan-tuan, Rasulullah sebut kata apa? Siapa yang menahan marah, man qazama ghaiza, padahal dia mampu marah ketika itu. Boleh marah. Orang marah dekat dia, dia boleh balas balik. Dia mampu, dia boleh. Badan sihat, akal cerdas, mulut dia pun lantang, dia boleh balas balik. Tapi dia tahan. Dia tahan sebab dia tahu fadilat menahan marah ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya, menyerunya di hari kiamat nun. Di hari kiamat, di hadapan khalayak ramai. Kita tuan-tuan, kalau raja panggil kita, oi, kita dah duduk tak senang, tidur tak lena, makan tak lalu, iron baju sampai terpacak saiz, songkok, kilat, sultan nak panggil. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru depan semua orang. Rasa bangga tak ada dah waktu tu. Kemudian tak setakat tu saja, diberi penghormatan sehingga Allah memberi pilihan kepadanya bidadari yang ia suka. Nah, pilih nak yang mana? Sebut bidadari ini tuan-tuan. Bidadari ini kita mati dulu, kiamat baru ada. Sekarang ini manfaat dulu yang mana ada. Jangan kalang kabut. Saat lagi habis kuliah ni tak sabar nak mati ustaz. Mati awal tak kalut dah. Kalau mati masuk syurga, kalau masuk belah sana, bidadari pun apa pun tak ada. Sebab tu kita tengok, bila disebut bidadari ini tuan-tuan, benda tak ada di dunia. Tapi satu benda yang payah nak dicerita, nak digambarkan. Sebab Nabi dah sebut dah tentang syurga ni, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala qatra ala qalbi bashar. Boleh cerita gitu je lah kebaikan, kecantikan bidadari ini. Tapi tak sama dengan yang kita cerita. Hanya boleh cerita, tak boleh nak bayang, tak boleh nak mikir, tak boleh nak imagine pun tak boleh. Dia lebih lagi daripada tu. Ni makhluk yang Allah Ta'ala jadi untuk mana-mana Muslim, orang lelaki yang masuk syurga. Habis tu orang perempuan kata bidadara tak ada ustaz. Bidadara tak ada. Daun bidara, buah bidara memang ada. Tapi dia ada istilah lain pula. Adakah orang perempuan ni tak special? Oi, perempuan special. Perempuan kalau dia masuk syurga, dia jadi ketua pula kepada bidadari itu. Bidadari itu dah hebat dah. Tapi wanita masuk syurga, dia jadi ketua pada bidadari itu. Bersama dia dengan suami dia lah. Dimahligai suami dia. Bidadari ni dia kata pelayan. Yang kalau seorang turun ke bumi ni, bercahaya habis antara langit dan bumi. Tu dia tuan-tuan. Dan dia duk perhati bidadari ni, dah dikhususkan dah bagi orang lelaki yang bakal masuk syurga. Ini suami kami. Kalau isterinya di dunia buat tak kena dekat dia, kat suami di dunia ni, dia cukup marah tuan-tuan. Dia cukup marah. Dia kata dia tumpang lalu sat dia ikut kamu. Itu hak kami, bini suami, isteri suami kami nanti tu. Orang perempuan pula, dia jangan risau. Orang belah sana jangan risau. Bila masuk syurga, suami ni tetap bersama. Cuma bidadari ni dia pelayan. Yang perempuan ni dia ketua bidadari. Kalau dua-dua masuk syurga lah. Kalau seorang syurga, seorang lagi belah sana habis. Gitu. Habis kalau dia ada 4 suami, contoh 4 laki, 4 suami dia. Lepas kahwin cerai, lepas cerai mati, habis-habis dah kahwin, bilang-bilang 4 suami. Seorang nama Pak Leman, seorang nama Pak Kaduk, seorang nama Pak Zahari, bukan Pak Zahari ni. Seorang nama Pak Zul, bukan Pak Zul kita ni tak. Contoh kita kata. Habis dia nak pilih yang mana? Dia pilih yang mana satu yang dia suka. Tak cemburu ke suami yang lain? Tak.
Sat lagi kau duk mikir, kalau aku pilih di sana apa kata di sini, kalau aku pilih di sini di sana akan terluka. Haruskah aku pilih keduanya, bahagi kasih seadil-adilnya? Tak, no. Dia tak ada, tuan-tuan. Istilah iri hati, dengki, sakit hati, cemburu, khianat itu di dunia. Di sana itu semua tak ada. Yang mazmumah, yang tak berapa sedap, yang tu tak ada. Kalau kata suami tak pilih, suami pun tak apa, bidadari berlambak 70-80 ribu duduk tunggu dia. 70 orang melayan dia, tak terlayan, tuan-tuan. Ini. Jadi kita jangan timbang bila sebut bidadari, sebut syurga, macam mana perasaan kita sekarang ini. Sekarang ni tipulah kalau kata suami isterinya 4, isteri 4 sendiri tak ada cemburu, tak ada. Sebab Aisyah sendiri pun cemburu kepada isteri-isteri yang lain, termasuk Khadijah yang dah lama wafatnya. Begitu juga di syurga nanti, dia tak ada istilah cemburu, rasa sakit hati, geram, dia tak ada, tuan-tuan. Itu semua istilah dunia belaka tu. Yang rasa tak sedap, yang rasa tak seronok, tak nyaman, memang tak ada di sana. Boleh khabar apa itu je lah. Nak lebih payah, sebab memang tak boleh nak digambarkan. Boleh cerita kadar mana yang hadis sampai kita. Paling pun, tuan-tuan, dia masuk syurga ni, dia ada pelayan yang bernama Wildanum Mukhalladun. Wildan ni kita panggil pemuda, budak-budak. Wildan ni budak-budak, pemuda. Yang mukhalladun, yang dikekalkan. Wildan ni, dia bukan malaikat, dia bukan sejenis malaikat, tapi Allah cipta dia khas untuk jadi pelayan orang yang masuk syurga. Adalah ulama mengatakan wildan ni budak-budak yang meninggal waktu belum balik, belum lagi dikira dosa pahala ke atas dia. Wallahu a'lam, yang ni kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang disebut dalam Quran dalam 2 surah. Yang pertama dalam suratul Waqiah, yatufu alaihim wildanum mukhalladuna bi akwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka ini orang yang masuk syurga ni dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda, dengan membawa gelas cerek daripada air yang mengalir. Mari tolong layan bagi minum. Sebut cerek, sebut gelas ni bukan macam kita punya air, tuan-tuan, air syurga. Minum bukan kerana dahaga, hanya nak bersedap-sedap sahaja. Itu. Ada lagi disebut dalam surah Al-Insan, ya wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'al maknun, lu'lu'an mansura. Mereka dikelilingi oleh muda-muda, pelayan yang muda-muda, yang mana mereka ni membawa utaian, rantai-rantai berpermata belian bersinar-sinar, sehingga kamu menyangka mereka itu permata, permata yang bertebaran. Tuan-tuan, ini paling minima. Dan malaikat pun sambut, tuan-tuan. Orang perempuan bila dia masuk syurga, dia jadi ketua kepada bidadari yang melayan suami dia. Sebab apa? Sebab banyak benda dia tahan. Orang perempuan ni, lelaki pun sama, banyak benda dia tahan di dunia ni yang dia nak buat tapi tak boleh buat. Kerana apa? Kerana agama, kerana Allah larang, tak bagi buat. Contoh, orang perempuan dia suka perhiasan. Kalau boleh dia nak tunjuk semua gelamah di tengkuk dia tu, tapi dia tak tunjuk sebab aurat. Tuan-tuan ingat orang perempuan ni, dia tengok TV tu dia tak berkenan dia nak jadi macam tu. Bulu kening lentik sampai ke dahi tu. Kalau boleh dia pun nak cukur juga nak jadi rupa itu. Tapi dia tak buat. Sebab apa? Allah tak bagi buat. Kalau boleh musim-musim panas dia naik motor pergi habis tu pakai singlet je kalau boleh. Ikutkan hati. Tapi dia buat, dia tak buat, dia sabar. Sebab apa? Syariat tak bagi, Allah tak bagi. Tu dia. Rambut lagi lah. Kalau boleh dia nak buka je bagi semua orang tengok. Dia buat tak? Dia tak buat. Sebab Allah tak bagi. Bima sabartum. Akhirnya dia di sana hebat. Sebab tu tak ada istilah bidadara, tuan-tuan. Tapi tuan-puan lagi tinggi, iaitu special. Tak dinafikan kelebihan. Dalam banyak hadis, dalam Quran pun kelebihan bidadari memang tak dinafikan, memang hebat, memang terbaik. Dan tak dinafikan juga wanita-wanita dunia, bila dia masuk syurga dia jadi terbaik, dia baik di sana. Ini special. So belen, tak ada nak kata Allah kami tak ada bidadara, ada pelayan-pelayan banyak, jangan risau. Itu hadis yang ke-50.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu cukup bab dari habis dah tuan-tuan, cukup masuk bab lain pula. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Dalam hadis ni daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, berkatalah seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku. Inilah sifat tuan-tuan, sifat sahabat inilah. Sama ada ketika ramai ataupun ketika individu jumpa saja Rasulullah, mereka akan minta nasihat. Kalau Rasulullah tak bagi nasihat, mereka minta nasihat. Ni lelaki ni dia minta, ya Rasulullah nasihatilah aku. Nabi nasihat pendek je, la taghdab. Dua perkataan, la taghdab. Dia duk tunggu kod ada lagi, tak ada pun. Faraddada mirara, dia ulang duk tanya lagi. Nabi kata la taghdab, tetap ulang yang tu juga. Satu perkataan yang pendek tuan-tuan, tapi makna cukup mendalam. Kalau boleh tahan marah ni, besar manfaat dia. Macam yang tadilah, diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala depan khalayak ramai, bangga tak ada dah tuan-tuan waktu tu. Okey, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqi Allah ta'ala wa ma alaihi khati'atu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malapetaka itu tidak berhenti menimpa orang mukmin, sama ada lelaki dan perempuan. Hadis sahih tuan-tuan, riwayat Tirmizi. Memang kalau duk tanya sampai bilalah kita ni diuji, sampai bila-bila pun diuji. Ini dalilnya. Bala petaka ujian takkan berhenti singgah kepada orang mukmin. Orang lelaki yang beriman, perempuan yang beriman, janganlah risau. Lagi mana ada hayat, lagi itulah diuji. Jangan kita tanya, aku ni bila nak selesai masalah, habis satu datang dua, habis dua datang tiga. Memang itulah lumrah hidupnya. Sampai mana? Sampai mati. Mati pun diuji pula, uji dalam kubur pula. Sampai mana? Sampai bangkit daripada kubur. Itu pun diuji pula nanti. Apa bukan diuji, yang tu dah nak dinilai, dah dihisap dah. Masuk syurga baru tak ada ujian. Melainkan kalau gatai nak ujian, so rindu pula ujian dunia, minta nak dalam syurga. Jarang dalam macam tu. Itu. Apa dia? Malapetaka itu tidak berupa apa? Sama ada menimpa dirinya atau anaknya ataupun hartanya. Tak kisahlah. Tak semestinya kena atas kita. Benda yang kita sayang, ahli keluarga kita, anak kita, harta benda kita, perusahaan kita yang kita buat, memang diuji sehingga ia menemui Allah Ta'ala. Sampai menemui Allah Ta'ala, maknanya sampai mati. Sampai mati jumpa dengan Allah Ta'ala nanti. Dan baginya tiada lagi suatu kesalahan pun. Maknanya dia mati dalam keadaan okey. Sebab malapetaka, musibah yang duk kena kita ni, dia hapus kita. Siapa yang tak sayang ayah dia? Siapa yang tak sayang mak dia? Kalau ayah mak meninggal ni, dia rindu yang tak ada titik, yang tak bertepian. Maka selama itulah duk sabar, duk tahan tanpa putus asa, tanpa keluh kesah. Sebaliknya kirimkan doa. Ini. Maka kita pun martabat Allah Subhanahu wa taala akan angkat. Ini. Hadis yang seterusnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Husnin fanazala ala bani akhihi al-Khurri bin Qais wa kana minan nafar allazi yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashaban majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhula kanu aw subbaba faqala Uyainah li ibni akhihi
ya ibn akhi, laka wajhu abdu hazal amir, laka wajhun inda hazal amir, fasta'zin li alaihi, fasta'zana fa'azina lahu Umar. Falamma dakhala qala hiya ya bana Khattab, fawallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkum fina bil adli. Faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma an yuqi'a bihi, faqala lahu al-hurr ya amirul mu'minin, inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilina, wa inna haza minal jahilina, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafa inda kitabillahi ta'ala. Ni tuan-tuan, tip belajar kalau kita mengaji ilmu hadis ni, nak bagi ada satu zuk, perasaan, menyerap, masuk, seronok, faham. Yang pertama, bila sebut riwayat tu daripada siapa, kita study sikit siapa orang tu. Contoh kata an Abi Hurairah ni siapa, wa an Ibni Abbas ni siapa. Dan dalam hadis ni pula, kalau kata daripada Ibnu Abbas, dia cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku di zaman Nabi, ada 2-3 nama disebut dalam hadis tu. Kita pastikan 2-3 nama tu kita kenal siapa orang itu, baru kita terasa. Kalau tidak kita tak tahu ni siapa, cerita tentang siapa. Kan ini. Dalam hadis ni dia kata daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni yang meriwayatkan hadis ni anak kepada Abbas lah. Ibnu anak lelaki, Abbas. Nama dia apa? Abdullah bin Abbas. Abbas ni siapa? Abbas ni anak Abdul Muttalib, ayah bersaudara kepada Abdullah. Bermakna Abbas ni bapa saudara Rasulullah, dan Abdullah ini sepupu dengan Rasulullah, bukan orang lain. Itu dia. Abbas, Hamzah, ada lagi. Begitu kan? Abdullah bin Abbas kata, Uyainah bin Hisn ni telah datang ke Madinah dan tinggal di rumah anak saudaranya, iaitu Al-Hurri bin Qais. Dia cerita di zaman Nabi. Bukan dia cerita bukan ke zaman Nabi. Dia lepas pada tu dia cerita, Abdullah bin Abbas cerita, Uyainah ni dia datang ke rumah anak saudara dia. Uyainah ni siapa pula? Uyainah ni dia dulu Arab, dikatakan Arab Badui. Dia agak kasar sikit. Zaman Rasulullah dia dah ada. Waktu perang Hunain tu pun dia dah ada. Bila dia datang, dia tinggal di rumah anak saudaranya Al-Hurri bin Qais. Ini anak saudara dia. Anak saudara dia bagus. Anak saudara dia pula salah seorang sahabat yang rapat dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan pembaca Al-Quran adalah ahli majlis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, serta di persidangan mesyuarat yang terdiri daripada orang-orang tua ataupun muda. Anak saudara Uyainah ni bukan calang-calang orang, ahli majlis. Kalau kita ahli majlis lah orang yang duduk semeja dengan pembesar lah, ataupun dengan raja, ataupun dengan menteri besar. Contoh nak bagi nampak, ni anak saudara kepada Uyainah tadi. Maka Uyainah datang jumpa Al-Hurri tadi, dia kata apa? Wahai anak saudaraku, adalah orang yang dihormati, engkau adalah orang yang dihormati oleh Amirul Mukminin, maka mintalah izin untukku menghadapnya. Tolong minta aku nak jumpa dengan pemimpin ni, Amirul Mukminin. So dia gunakan anak dia, sebab anak dia ni ahli majlis mesyuarat. Maka diizinkan oleh Sayyidina Umar. Bila Hurri tadi minta izin, maka Sayyidina Umar pun izin. Tatkala berhadapan dengan Sayyidina Umar, Uyainah berkata, wahai bin Khattab, ya bin Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazla
wala tahkum fina bil adl. Wa Ibn Khattab, dia tak panggil wahai Amirul Mukminin. Dalam hadis ni kita kena faham gaya bahasa dia tu. Dia tak sebut ya Amirul Mukminin, dia terus panggil ya Ibn Khattab, wahai. Kalau kita kasar lagi, kasar, gitu. Padahal anak dia tadi lembut, anak saudara dia lembut, okey. Terus dia masuk-masuk, dan tuan-tuan terfikir juga kenapa dia ni kena pakai orang tengah untuk pergi jumpa dengan Sayyidina Umar. Sedangkan Sayyidina Umar ni pemimpin, payah sangat ke zaman tu nak jumpa pemimpin. Tak tuan-tuan, dalam konteks hadis ni Sayyidina Umar ni di mana-mana pun dia orang boleh jumpa dia, walaupun dia pemimpin. Di jalan, di dewan, di pasar, dia sentiasa tengok rakyat dia bagaimana. Cuma Uyainah ni dia nak jumpa secara rahsia. Maksudnya tak mau tengah-tengah jalan depan orang ramai, dia nak masuk bertemu empat mata, dan disaksikan oleh anak saudara dia Al-Hurri tadi. Jadi Al-Hurri ni pun pak menakan nak jumpa, kebetulan dia pun orang ahli majlis, dia tolonglah bawa masuk, tak tahu isu apa yang nak bawa. Rupa-rupanya dia masuk-masuk tu jumpa Sayyidina Umar terus ya Ibn Khattab. Dia tak panggil ya Amirul Mukminin. Ini gaya bahasa tuan-tuan. Terus wahai anak Khattab. Sampai dia kata engkau ini tidak adil, tidak memberi secukupnya kepada kami, dan tidak pula berlaku adil kepada kami dalam menghukum sesuatu. Dia bantai terus tuan-tuan. Maka Hurri tadi pun dia terkejut, rasa ingatkan nak cerita tentang apa, masuk-masuk pam terus kata gitu dekat Amirul Mukminin. Dia kata wahai Umar, engkau tak membahagi dengan kami dengan adil, dan hukum dengan tidak adil. Apa yang kau bagi ni tak cukup, tak secukupnya. Rupa-rupanya kalau kita tengok bahasan ulama dalam hadis ni, pernah kita sebut dulu, waktu mana perang Hunain, Rasulullah bagi kepada 4-5 orang 100 ekor unta. Abu Sufyan, Al-Hakim, termasuk Uyainah bin Hisnin ini 100 ekor unta. Sebab dia baru memeluk Islam ketika itu. Jadi setelah sekian lama sampai time Sayyidina Umar, dia dapat tak banyak kot. Tu yang dia kata engkau hukum tak adil dan engkau bagi tak secukupnya. Tu dia. Padahal peristiwa tu dah lama berlaku. Sayyidina Umar lepas daripada Rasulullah, Abu Bakar lebih kurang 2 tahun setengah aja. Lepas Abu Bakar baru Sayyidina Umar Al-Faruq, yang ni lama sikit. Jadi dia datang sound macam tu, engkau bagi tak cukup, engkau bagi hukum tak adil. Apa lagi Sayyidina Umar walaupun sahabat, tetap manusia, perasaan ada, nak marah lah kawan tu pun. Dia kata apa? Maka marahlah Sayyidina Umar sehingga beliau hendak memukulnya dengan sebab katanya yang demikian. Sampai angkat tangan nak pukul lah. Pukulan Sayyidina Umar jangan main. Syaitan pun takut. Ini kan pula orang. Dah nak pukul dah. Maka berkatalah Al-Hurr kepada Sayyidina Umar. Hurri tadi, anak saudara Uyainah tadi, yang juga pembaca Quran, yang juga ahli majlis mesyuarat Sayyidina Umar. Dia berkata, dia kata apa? Dia berfirman, sesungguhnya ya Amirul Mukminin. Beza, dia tak panggil ya Ibn Khattab, dia panggil ya Amirul Mukminin. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dia kata innallaha ta'ala qala linnabiyhi. Bahasa yang cukup cantik Hurri ni bagi tahu. Dia kata Allah berfirman kepada Nabi-Nya. Sebut Nabi-Nya situ, Sayyidina Umar pun terasa kalau Nabi pun begini-begini, sabar. Dia kata terimalah. Yang bermaksud ayat yang dia baca dalam suratul A'raf ayat 199, yang bermaksud terimalah apa yang mudah engkau lakukan, dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang jahil yang degil dengan kejahilan, yakni orang jahil tadilah, sedangkan orang-orang ini termasuk dari orang-orang jahil. Demi Allah, Umar tidak sekali-kali menentang ayat ini
Sesungguhnya Umar berpegang teguh terhadap ayat-ayat Al-Quran. Bila dengar ayat ni tuan-tuan, berhenti. Tak jadi nak pukul, hilang perasaan marah. Ini memang baik. Kalau kita tengok pengajarannya, Umar ni pemimpin besar. Walaupun dia pun alim, dia sahabat terkenal, tapi dia jadikan orang yang dekat dengan dia tu, dia ambil ulama. Bukan sekadar ambil atas nama, atas jawatan, tak. Dia dengar. Bila dia nak buat sesuatu, penasihat agama ni kata ginilah, tak boleh lah, walau dia pun bukan calang-calang orang. Ini tuan-tuan, jangan dijadikan penasihat agama ni hanya ada sekadar nama. Orang nasihat tak mau nak dengar, yang ni payahlah. Nama aja. Cukup kamu apa yang ada, tak cukup khabar. Jangan tegur aku, nak tegur orang lain tak apa. Yang ni jadi masalah. Memang jadi masalah. Contoh Sayyidina Umar, dia dengar tuan-tuan, dia dengar. Nak marah tak jadi marah, sebab Al-Hurri tegur tadi. Dia baca ayat Quran, Allah Ta'ala sebut bagi Nabi-Nya, katanya gini, hilang perasaan marah, dia pun okey. Ni dalam bab menahan marah ni. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqq allazi 'alaikum wa tas'aluna Allah allazi lakum. Daripada Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud anak Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Beza dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni tuan-tuan, dia daripada Abdullah bin Abbas. Abbas saudara kepada anak Abdul Muttalib, yang mana Abdul Muttalib ni pula anak kepada Syaibah. Syaibah ni yakni Abdul Muttalib lah, Syaibah itu. Kemudian anak kepada Hashim, anak kepada Abdul Manaf. Yang daripada Abdullah ibnu Abbas, daripada keturunan Abbas ni lah Bani Abbasiyah, setelah daripada Bani Umayyah. Itu. Jadi bila begitu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya akan berlaku, yakni secara berleluasa, akan berlaku satakunu. Kalau tuan-tuan jumpa dalam Quran ke hadis ke atau mana-mana ayat, kalau ada sin satakunu, tak sama dengan takunu. Kana lain, kana takunu, satakunu. Kana, kalau takunu adalah, kalau satakunu tu benda tu belum berlaku, masa depan. Satakunu akan berlaku, pasti akan berlaku. Kalau Nabi sebut satakunu, maknanya benda akan datang masa depan, tak tahu masa bila. Yang ni Nabi sebut satakunu ba'di, setelah sepeninggalan aku akan berlaku nanti sifat mementingkan diri dan perbuatan mungkar. Nabi kata satakunu ba'di, yakni setelah berlaku kematian, kewafatan aku, akan berlaku perkara-perkara mungkar dan penting diri. Orang tak hirau lagi orang lain, lantaklah kamu. Kadang-kadang doa pun malah untuk orang lain. Bukan kata tolong dari sudut fizikal, doa pun malah nak bagi. Para sahabat bertanya, bila Rasulullah sebut begitu, sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, apakah pesananmu kepada kami nanti bila kami ni hidup di zaman tu, kami sampai ketika itu, waktu mana yang dikatakan tadi, apa pesanmu pada kami ya Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan kewajipan kamu dan tunaikan dengan penuh amanah, dan apa yang patut kamu minta, kamu minta. Kalau rasa kamu ni layak terima bantuan Baitullah, pergilah minta, itu hak kamu. Waktu itu kata Nabi, waktu orang banyak pentingkan diri, dah tak hirau satu sama lain, kamu jaga betul-betul amanah yang Allah berikan kepada kamu. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudair
radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulana faqala innakum satalqu ba'di asaratan fasbiru hatta talquni ala haudi. Daripada Abu Yahya Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu bahawa seorang daripada kaum Ansar, maknanya sebut Ansar orang Madinah, telah berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau melantikku menjadi amil, ketua jajahan atau sebagainya, seperti mana si fulan, yakni Amru bin As. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalanku nanti sesungguhnya kamu akan menemui sifat mementingkan diri, tidak menyempurnakan hak. Maka bersabarlah sehingga bertemu denganku di telagaku nanti, yakni hari kiamat. Yang ni Nabi sebut terang-terang, tuan-tuan. Kadang-kadang kita duk mikir apa hal jadi rupa ni, apa hal jadi begini, keadaan begini. Nabi dah sebut lama dah. Nabi minta kita tahan, kita sabar je. Dikatakan di situ bahawa orang ni dia datang, dia jumpa dengan Nabi, dia minta jawatan. Dia minta jawatan. Bila dia minta jawatan ni minta kadang senang dapat, tapi nak menanggung jawatan tu. Sebab tu Rasulullah kata, kamu akan menemui satalku ba'di sin lagi. Satalku maknanya kamu akan jumpa, waktu tu belum jumpa lagi. Satalku ba'di, nanti kamu akan datang berhadapan dengan benda ni, iaitu sesungguhnya kamu akan menemui sifat mementingkan diri. Mementingkan diri, tak menyempurnakan hak, yakni tak menyempurnakan hak. Orang yang dapat sesuatu hanya dia boleh apa yang aku ambil daripada ini. Dia tak fikir apa yang patut aku buat daripada ini. Kita fikir balik, tuan-tuan, ada dah lagi sekarang ini. Maka ini benda dah disebut lama dah, sekian lama dah. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati ulqiya fiha al-aduwi intazara hatta iza malat asy-syamsu qama fihim faqala ya ayuhan nas la tatamannaw liqa al-aduwi was'alullaha al-afiyata fa iza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilali suyufi. Summa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Daripada Abu Ibrahim, yakni Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di antara beberapa peperangan sedang bersiap sedia berhadapan dengan musuh, baginda telah menunggu sehingga matahari gelincir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah mereka seraya bersabda. Nabi sebut, tuan-tuan, waktu mana dalam beberapa peperangan nak menunggu matahari gelincir ni, Nabi sebut, wahai sekalian manusia, janganlah kamu berharap hendak berjumpa dengan musuh, dan pohonlah afiat, kekuatan daripada Allah. Kemudian apabila berhadapan dengan musuh, hendaklah kamu bersabar. Ketahuilah olehmu bahawa syurga itu di bawah naungan pedang. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Yang bermakna, ya Allah, yang menurunkan kitab, menggerakkan awan dan mengalahkan musuh, kalahkanlah mereka dan berikanlah kami kemenangan. Ini doa diajar kepada kita, tuan-tuan, ketika mana berhadapan dengan mara bahaya, musuh-musuh yang tak kelihatan ataupun kelihatan. Dan Nabi ajar, Islam ni bukan cari musuh kira nak perang je, bukan. Nabi kata jangan kamu duk berangan nak berjumpa dengan musuh, dah. Tapi standby, bila jumpa musuh jangan pula lari, sabar. Itu. Salahlah orang-orang barat kata Islam ni kerja angkat pedangnya. Tidak.
Kalau tuan-tuan tengok daripada dulu lagi, Islam ni siapa datang menyerang siapa? Si kafir datang menyerang Islam sampai pada hari ini. Perang Khandaq, siapa yang datang? Nuh daripada Mekah punya jauh belah beribu-ribu datang duduk di Madinah, campur dengan Yahudi Madinah, campur dengan munafik Madinah. Tak ada orang Islam yang pergi ke sana, tak ada. Begitu juga dalam banyak-banyak peperangan lain pun. Perang Uhud tu berlaku di mana? Uhud area mana? Siapa yang datang? Nuh daripada Mekah datang. Sampailah pada hari ini pun si kafir yang pergi cari orang Islam untuk perang. Islam nunggu, mencari tidak, dah jumpa jangan lari, itu je. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa shalli wa sallim ala jami'i anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin.